tekan butang subscribe untuk saksikan lebih banyak video di Ana Muslim TV. Bersama kita dalam sesi Love Quran Live bersama Ana Muslim. Dengan topik kita pada hari ini, Ustazah, jom upgrade gambar teh. Jadi adik-adik kat rumah tu sedang buat apa? Tengah spam jawapan ke? Kalau ya, spam lah dulu, Ustazah. Sebab sekarang ni Kak Syu nak raikan lagi soalan Ustazah. Sebab mungkin adik-adik tadi kita ada yang tengah pergi ambil makanan ke terlepas buat soalan ke Ustazah kan? Boleh tak Ustazah ulang kembali? Boleh. Okey, soalan kuis untuk minggu ini ialah orang-orang Islam yang ikut Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dikenali sebagai A. Ansar, B. Muhajirin, C. Mujahidin dan D. Musyrikin. Alright. Jadi kalau adik-adik dah tahu jawapan dia, boleh spam banyak-banyak jawapan sama ada A, B, C atau D. Sebanyak-banyak yang boleh. Sebab semakin banyak adik-adik spam jawapan, semakin tinggi peluang adik-adik untuk menang. Mudah saja, tak susah pun. Sambil kita dengar dapat ilmu, sambil kita menang. Tak rugi pun Ustazah kan? Jadi adik-adik yang berada di rumah, boleh teruskan share post ataupun live kita pada hari ini. Sebab kita nak lagi banyak ilmu ni, kita nak bagi kepada lagi ramai orang Ustazah. Sebab lagi banyak pahala insya-Allah kita boleh dapat. InsyaAllah. Kepada adik-adik juga yang berada di rumah, yang baru dapat join kelas kita sebab baru lepas buat kerja sekolah ke apa ke, boleh buka buku kita, iaitu buku ni. Juzuk Amal Al-Quran Pertamaku ni, muka surat 143. 142, 143. Kita hari ni sedang mengkaji atau mengupas surah Ad-Duha. Alright, Ustazah. Okay, tadi kita dah cerita tentang pengalaman Ustazah berada di bumi Ibnu Battuta. Pengalaman yang cukup menarik. Jadi adik-adik di luar sana yang mungkin memasang impian untuk belajar luar negara, boleh ambil tips-tips dari Ustazah sebentar tadi. Mana tahu kan sampai juga adik-adik ke sana. InsyaAllah. Okay Ustazah, tadi Kak Syu tertarik sangat-sangat bila Ustazah bercakap tentang alam. Bila sedih, Ustazah kata Ustazah tengok langit yang luas, pergi ke pantai dan sebagainya. Menarik. Kak Syu ada baca juga, kalau katakan ada buku-buku yang mengatakan kalau kita sedih, ada yang suruh kita pandanglah langit macam Ustazah tengok tadi, ataupun lihatlah awan yang putih, lihatlah matahari yang baru sedang terbit. Jadi adakah ini juga memberi kesan kepada emosi kita Ustazah? Boleh, ataupun ada ke ayat Quran yang menyuruh kita buat macam tu juga? Boleh tak Ustazah terangkan? Okay. Sebenarnya kan bila kita sebut pasal alam ni sangat luas. Dia tak tertakluk kepada yang kita nampak sahaja kan. Even yang kita tak nampak, maksudnya planet-planet lain kan. Kalau bintang kita nampak macam kecil je bila kita nampak kat malam-malam kan. Tapi sebenarnya bintang tu dia ada volume ataupun size dia sendiri kan. Sebab jauh jadi kita nampak kecil. Okay. Mungkin Ustazah akan terangkan dengan bagi contoh lah. Okay, contohnya kalau kita tengok pokok kaktus. Kenal tak kaktus semua adik-adik? Kan? Kaktus ni kita akan jarang dapati di tempat-tempat kita sebenarnya kan Kak Syu. Dia habitat yang sesuai untuk pokok kaktus ni di tengah-tengah padang pasir, gurun kan. Kalaulah andai katalah kaktus ni dia bernyawa kan, dan dia pun macam ni, kaktus ni kalau kita tengok dia tak ada rupa sangat pun. Warna pun kadang-kadang nampak apa dull, pudar kan, warna sekata je. Kira kalau sekali tengok tu tak atraktif pun, tak menarik pun lah. Kalau diberi pilihan, mungkin kaktus ni akan teringin nak jadi bunga-bunga lain yang lebih berseri, macam bunga raya, ada macam-macam warna. Sekali tengok wow merah, terus macam rasa nampak lah kan, seri cantik dia tu. Tapi kaktus macam tu je lah, dengan duri-durinya apa. Kadang-kadang kalau orang tengok tu pun takut nak pergi dekat sebab
apa yang dia ada tak ada apa sangat kan. Kadang-kadang kita terlanggar kaktus, kita pula marah kaktus. Sakit kaki. Itulah tu. Itulah tu. Okey, tapi sebenarnya kaktus tak akan jadi kaktus. Kita tak akan kenal kaktus tu kalau tak ada duri. Sebenarnya itu yang membuatkan kaktus tu istimewa. Okey, kalaulah bunga matahari ni yang berwarna-warni ni, yang kita nampak menarik ni, cuba adik-adik bayangkan, biasanya kan kalau bunga-bunga yang macam ni kita tak siram lah, dia tak kena air dalam tempoh masa seminggu lah kita ambil kan, layu, dah tak ada dah seri warna tu. So boleh jadi apa, dah layu dan matilah. Tak boleh dah lah nak jadi kembang macam biasanya. Tapi kaktus ni kita tak siram 2 minggu pun dia survive. Dia boleh survive sebab dia ada satu kelebihan, boleh menampung air, kiranya boleh bertahan dalam cuaca yang sangat panas walaupun tidak disiram. Itu kelebihan kaktus. Dan durinya pun bukan saja-saja. Duri itulah juga yang protect, yang lindung kaktus ni daripada orang nak petik-petik ke, nak rosakkan ke. Bunga ni kadang-kadang kalau orang geram, orang nampak petik. Kan? So benda tu sebenarnya kita nampak macam simple, tapi bila kita berfikir, macam tu jugalah Allah jadikan kita. Setiap orang ada kapasiti ataupun ada lebih dia, ada kurang dia masing-masing. Jadi bila kita renung alam, kita tengok kejadian yang Allah ciptakan pada makhluk yang lain ni selain pada manusia, kita akan nampak benda ni. Dan sebenarnya benda ni sama juga macam kita. Kita pun ada kita punya kekurangan dan kelebihan yang sebenarnya Allah dah jadikan sesuai dengan keperluan kita dan keadaan yang dah Allah tetapkan pun untuk kita. Macam tu. Samalah juga macam zirafah. Kita kenal zirafah sebagai binatang yang lehernya panjang. Leher dia panjang ni bukan saja Allah jadikan leher zirafah panjang. Leher zirafah panjang ni untuk menyenangkan zirafah makan daun-daun yang tinggi. Kan. Cuba bayang kalau zirafah tu leher pendek, kita sekali kita tengok, kita tak akan kenal tu zirafah, betul tak? So setiap keistimewaan sesuatu ciptaan Allah tu pasti ada sebab yang bersesuaian dengan keperluannya. Jadi maknanya Ustazah, kalau lah katakan kita rasa selalulah kita akan rasa kurang berpuas hati dengan diri kita, selalu rasa bestnya jadi orang lain. Jadi kita boleh renung alam, belajar daripada alam, macam mana Allah ciptakan setiap daripada makhluk-makhluk dia. Betul tak Ustazah? Betul. Dan bersyukurlah. Itulah tanda kita bersyukur bila kita menghargai apa yang ada pada kita. Dan jadi Kak Syu boleh konklusikan tak itu adalah salah satu tanda untuk kita upgrade diri kita? Betul. Pertama, bersyukur melalui apa yang kita boleh lihat daripada alam sekeliling. Betul Ustazah? Betul tu. Okey. Ustazah, bercerita tentang Ma'al Hijrah kan Ustazah. Selalunya bila kita tibanya waktu ataupun New Year, kita sibuk dengan list-list azam kita lah. Cuma kali ni, tahun ni kita berazam kita tukar. Kita tukar kita punya semangat gambar-gambar tu. Kita rasa kita nak buat lah permulaan tahun hijrah yang ini esok ni, aku nak berubah jadi baik. Jadi segala-galanya yang lebih baik lah daripada tahun yang sebelumnya. Selalunya juga kalau tibanya tahun baru, kita akan buat kita punya list azam. Kak Syu pun samalah. Tapi list azam Kak Syu tu, kalau lah buat 10, satu je berjaya. Yang buat malas lah. Kalau boleh tak Ustazah, kalau Kak Syu malas dah lah nak buat list-list ni, sebab tak kejadian, Kak tak menjadi je, biar tahun baru tu tahun baru je lah. Boleh tak Ustazah kalau macam tu? Okey, boleh ke tak Okey, sebenarnya boleh ke tak boleh tu kan, kita kena tahu dulu keperluan adanya list tu. List ataupun apa yang kita rasa kita nak harapkan lah untuk tahun baru ni. Apa yang kita nak ubah, apa yang kita nak tambah baik. Sebab apa kita kena untuk adakan satu list? Sebab kita ni manusia ni kadang kita tak ingat semua benda tau. Kadang-kadang hari ni kita ingat, malam kadang dah lupa dah. Betul? Esok ingat benda lain. Jadi sebenarnya dengan kita menulis apa yang kita harapkan ataupun apa yang kita nak tambah baik tu, membantu untuk kita betul-betul pasakkan dalam diri kita supaya kita lebih semangat untuk betul-betul menjayakannya. Okey, contohnya adik-adik kat rumah mesti ada yang suka main bola sepak, ataupun kita just tengok lah. Kalau adik-adik perempuan tak main bola sepak kan, kita tengok orang main bola sepak, yang sokong orang ni, sokong pasukan ni, ataupun sokong dekat sekolah ke macam mana kita sokong orang kan. Bola sepak ni
macam mana kita nak kira pasukan tu dikira pemenang? Dia kira berdasarkan jaringan gol yang dijaringkan kan. Berapa kali bola tembus ke gawang gol pasukan lawan. Itu cara dia tahu pasukan mana yang menang. Okey. Penting tak untuk ada gol dalam satu permainan bola sepak tu? Penting? Penting. Sebab cuba bayangkan adik-adik main bola tanpa ada gol. Bola tu nak ke mana sebenarnya? Kita tak nampak pun nak halakan bola tu ke mana. Jadi okey, katakanlah main dalam masa 90 minit kan. Main 90 minit, lepas tu macam tu je lah. Kan, nampak tak? Kita main tapi kita tak tahu jadi macam mana ni, macam mana, siapa menang, siapa menang, siapa kalah, apa yang jadi. Dapat penat je. Sebab kita tak ada satu objektif ataupun kita tak ada satu goal yang kita betul-betul nak capai. Kita tak nampak target lah Ustazah. Target, yes. Samalah juga kalau kita kaburkan ataupun kita tak tulis, kita sekadar letak dalam kepala je. Benda tu bagus, memang perlu ada dalam kepala kita. Cuma bila kita tulis ataupun kita visualkan kat mana-mana lah, tampal dekat almari ke, dekat meja tulis, meja belajar, benda tu kita akan keep on reminding. Kita akan ingatkan diri kita setiap kali kita baca benda tu. Itu juga adalah satu motivasi. Sebab itu adalah tips pertama untuk upgrade diri kita, ialah untuk kita rangka ataupun untuk kita adakan visi. Visi ni apa? Kalau kat sekolah, masing-masing sekolah akan ada misi dan visi dia. Visi ni ialah apa yang kita nak capai lah dalam beberapa jangka masa. Itulah dia. Okey Ustazah, penjelasan yang lengkap ataupun baik yang Kak Syu boleh rangkumkan daripada penjelasan Ustazah tadi. Jadi bagaimana dengan adik-adik di rumah tu, faham ke tak? Ke masih lagi tengah sibuk jawab soalan Ustazah, soalan kuis? Tak apa, nak jawab boleh teruskan dengan jawapan, tapi sambil-sambil tu kena peka juga dengan apa input yang Ustazah nak sampaikan ni. Sebab esok saja kita akan sambut Tahun Baharu Islam. Jadi nak sambut Tahun Baru, Kak Syu pun dah plan dengan azam yang baru, semangat yang baru, insya-Allah. Nak menuntut ilmu, salah satunya menuntut ilmu daripada Ustazah sempena dengan Tahun Baru ni. Okey Ustazah, Kak Syu teringin juga, dan Kak Syu pasti adik-adik dekat rumah sana pun mesti nak tahu, selain daripada tips yang Ustazah sebutkan tadi, ada tak agaknya daripada surah Ad-Duha ni tips untuk kita sentiasa menjadi orang yang upgrade diri Ustazah? Okay. Ada tak lagi? Okey, sebenarnya kan kalau Ustazah tadi dah bagi tahu sikit berkenaan pasal alam tadi tu, melibatkan surah pertama, ayat pertama dan ayat kedua dalam surah Ad-Duha. Okey. Berbaki 9 ayat ni pun ada masing-masing apa yang boleh kita belajar untuk dalam erti kata untuk upgrade diri kita. Okey. Kalau berkenaan visi tadi tu, sebenarnya ada pada ayat ketiga dan ayat keempat surah Ad-Duha tu sendiri. Sebab apa? Sebab pada ayat ketiga dan keempat surah Ad-Duha ini, adik-adik boleh belik juzuk Amma muka surat 142 untuk baca terjemahan. Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan dia tidak benci kepadamu. Okey, pada ayat keempat Allah kata, dan sesungguhnya akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia. Okey. Kenapa Ustazah cakap dekat sini ada pasal visi, ataupun visi ni sebenarnya benda yang kita tak capai lagi kan? Bukan benda yang kita dah ada sekarang, tapi yang kita baru nak create, baru kita nak capai. Sebab akhirat ni belum terjadi. Jadi bermakna bila Allah sebut pasal akhirat, Allah berkata berkenaan masa hadapan. Masa yang mana kita belum sampai lagi ke waktu itulah, ke kejadian tu. Jadi Allah kata akhirat tu, yakni masa hadapan tu akan jadi lebih baik daripada masa sekarang. Sekarang ni di dunia kita ni. Jadi sebab tu penting untuk kita ada visi tadi tu, dan lebih baik lagi, lebih baik kita bukan sekadar buat visi jangka masa pendek untuk setahun, tapi kita juga ada visi ukhrawi. Orang kata visi ukhrawi ni, bila kita buat sesuatu, kita ingat apa reward ataupun sama ada dalam bentuk akibat ataupun dalam bentuk ganjaran lah yang akan kita dapat kalau kita buat itu, kalau kita buat ini. Kalau kita nak buat jahat, kita akan ingat segi dekat akhirat ni aku akan diazab, dia akan ditanya kenapa aku buat macam ni, buat macam ni. Bila kita tapis visi kita dengan visi ukhrawi ni, maka insya-Allah
visi kita tu akan lebih berpandukan apa yang Allah suka. Nice. Okay. Lagi Ustazah? Lagi Yang lain. Kalau nak dikaitkan dengan hijrah juga kan, sebab kita bercerita pasal hijrah ni, surah Ad-Duha ni turun sebelum hijrah, betul? Betul. Dan sebenarnya surah ni nak katanya Allah tunda momen-momen bahagia Rasulullah. Kiranya Allah uji dulu Rasulullah, sebab Allah nak bagi hijrah ni untuk Rasulullah. Maksudnya bagi peristiwa hijrah lah. Sebab apa? Bila Rasulullah berhijrah ni di kota Madinah, dakwah Islam lebih tersebar luas. Sebab orang-orang di Madinah sangat welcoming, sangat mengalu-alukan kedatangan Rasulullah dan betul-betul ikut apa yang Rasulullah ajarkan, sampaikan. Dan Rasulullah telah terselamat daripada dikepung oleh musyrikin dan Quraisy di Mekah, yang mana tu antara ancaman yang besar lah semasa Rasulullah berdakwah di Mekah. Baik Ustazah. Jadi kepada adik-adik di luar sana yang rasakan mungkin tengah down sekarang ni, apa orang kata Ustazah, bahasa Arab dia la tahzan innallaha ma'ana. Kak Syu dah pandai dah cakap bahasa Arab sikit-sikit dengan Ustazah ni. Nanti lama-lama bolehlah Kak Syu speaking Arab pula dengan Ustazah. So bercakap tentang bahasa Arab tadi Ustazah, Kak Syu dah ada belik-belik juga satu buku keluaran Ana Muslim ni. Buku keluaran Ana Muslim ni pun memang ni tentang buku bahasa Arab siri sekolah pertamaku. Jadi kepada adik-adik di luar sana yang nak hebat bercakap Arab macam Ustazah ni, bolehlah dapatkan buku ini. Buku latihan ni. Tengok sikit kat dalam apa dah ada apa. Alright, Kak Syu buka sikit-sikit. Ni sebenarnya buku latihan Ustazah. Tapi sangat menarik. Buku latihan di Malaysia ni jarang-jarang berwarna tau. So yang ini memang kita berikan berwarna. Ada contohnya sekali. Yes, ada contohnya sekali. Jadi adik-adik semua boleh belajar berbahasa Arab dari apa orang kata peringkat yang terendah sekali. Untuk adik-adik lebih mudah untuk faham. Dan kehadiran untuk siri sekolah pertamaku ni bukan hanya ada satu buku je Ustazah, tapi kita ada banyak dekat belakang ni kalau adik-adik boleh tengok. Patutlah banyak sangat hari ni. Kalau Kak Syu suka buku bahasa Arab, apa pula buku pilihan Ustazah untuk siri sekolah pertamaku ni? Saya rasa saya suka yang sirah. Okey. Pun comel. Wow, nampak unta pun dah rasa macam Arab. Betul tu. Okey. Sebab apa? Saya nak juga kaitkan dengan siri kali ni. Okey, kenapa? Kalau kita nak jadi hebat, sebenarnya kita kena contohi orang-orang yang hebat di masa lampau walaupun kita tak sempat nak kenal. Contohnya kan, Rasulullah SAW kita tak pernah jumpa pun. Tapi melalui peribadi baginda, melalui peristiwa yang telah berlaku pada baginda, kita boleh belajar banyak benda untuk kita ambil pengajaran untuk kita juga melakukan benda yang sama ataupun lebih baik lagi. Kan? Dan Ustazah rasa buku sirah ni sangat bagus untuk kita meneladani dan kenal peribadi Rasulullah. Sebab kat dalam ni ada biodata Rasulullah juga. Dan sangat baiklah. Maknanya kenalah Ustazah Rasulullah tu sebagai uswatun hasanah ataupun contoh yang terbaik. Cakap Arab lagi Kak Syu hari ni. Alhamdulillah. Okey. Ustazah, tadi Ustazah kata Kak Syu tertarik tentang ini. Ustazah kata Rasulullah tu sebagai contoh kalau kita nak berubah untuk upgrade diri jadi baik, kena tengok orang-orang hebat untuk jadi sepertinya. Jadi adakah ini juga yang dipetik dalam surah Ad-Duha ayat 6 hingga 8 Ustazah? Pandai Kak Syu. Boleh tak dia dah terangkan? nampak dah. Kita akan ada Ustazah Syu pula lepas ni. Okey. Untuk next point untuk upgrade diri ni sebenarnya keyword dia ialah muhasabah. Muhasabah ni bila kita rewind macam mana ya, kita ingat, kita terkenangkan balik apa yang dah berlaku, yang dah jadi sejarah lah. Sejarah ni kadang-kadang kita nampak sejarah ni macam sesuatu yang besar kan, tapi sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita sendiri juga dipanggil sejarah. Sejarah hidup kita lah kan. Walaupun tak hebat mana pun, tetap menjadi sejarah yang kita boleh belajar juga.
sebenarnya okey, mari kita tengok. Kita tengok sikit apa sebenarnya ayat 6, 7, 8 surah Ad-Duha ni cakap. Ayat 6, 7 dan 8 dari surah Ad-Duha ni sebenarnya Allah macam bagi cerita balik zaman kecil, bukan zaman kecil lah, kiranya zaman sebelum kerasulan ataupun sebelum Rasulullah menjadi rasul. Okay. Ada cerita pasal ayat 6, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu dia memberikan perlindungan. Nak katanya Rasulullah kan memang dilahirkan sebagai anak yatim kan, ayahandanya dah meninggal masa Rasulullah dalam kandungan lagi, dan ibu Rasulullah sendiri meninggal semasa baginda berusia masih lagi kecil lah. Lepas tu dijaga oleh datuknya, dan selepas kematian datuknya dijaga oleh Abu Talib pula. Nak katanya walaupun yatim piatu tu, tapi Allah jaga. Allah memang jaga melalui tadilah lepas mak meninggal, datuk, lepas tu pak cik pula kan. Allah tak biar seorang-seorang. Kan. Samalah juga ayat seterusnya, wa wajadaka dhallan fahada. Sebenarnya dhallan ni bukan sesat tau, sebab kalau orang pandai bahasa Arab dhalin kita baca kan sesat kan, tapi dhallan kat sini bukan sesat. Rasulullah tak pernah sesat, tapi keliru atau macam confused, macam nak buat apa tak tahu, resah, kita rasa macam itu yang dhallan kat sini kan. Allah bagi petunjuk kan. Waktu Nabi rasa seorang yang kekurangan, Rasulullah tak ditinggalkan, bukan ditinggalkan, maksudnya Rasulullah gembala kambing kan, tapi Allah datangkan, Allah hadiahkan Khadijah sebagai isteri, yang mana masa tu Khadijah seorang saudagar ataupun seorang wanita terhormat yang kaya raya, dan harta Khadijah ni digunakan untuk dakwah Islam. Ya, Masya Allah kan. Jadi sebenarnya daripada sejarah Rasulullah dan sejarah diri kita sendiri tu, kita boleh belajar sangat banyak benda. Apa yang kita, macam tadi Kak Syu cakap kan, daripada 10 tu 1 je yang boleh buat kan. Kadang-kadang tu 1 je tercapai, tapi tak bermakna 9 lagi tu tak berjaya sebenarnya. Belum berjaya. Boleh jadi belum berjaya untuk 1441 tahun kita sekarang ni. Tapi mana tahu 1442 Hijrah esok ni akan ada jalan yang boleh membawa kita lagi dekat untuk realisasikan 9 daripada 10 tu, kita tak tahu. Dan dari situ juga kita kena fleksibel lah dengan apa yang Allah tetapkan. Dalam masa yang sama, kita jangan berhenti untuk berusaha, jadi lebih baik dan tawakal pada Allah. Tak semestinya hari ni berubah, esok terus berubah, tak. Sebab perubahan ni ialah satu proses, dan proses memerlukan waktu. Kak Syu sukalah ayat Ustazah tu, proses perlukan waktu. Maknanya tak semestinya kalau kita kata nak sesuatu hari ni dapat hari ni. Maknanya Allah nak didik kita sifat sabar lah Ustazah kan. Nak dapat sesuatu yang best, kenalah sabar sekejap. Tak bolehlah terus dapat, nanti kita tak appreciate pun sesuatu yang kita dapat tu. Betul tak Ustazah? Betul. Alright, last kali bukan last, sedikit rangkuman Ustazah. Tadi Ustazah dah kata kalau kita nak berubah, pertama lihatlah alam, maknanya kita nak motivasikan diri kita balik. Selepas tu lihatlah orang-orang hebat. Lepas tu muhasabah. Lepas tu ada lagi tak Ustazah? Okay, dah dah tengok alam kan, dah ada visi, dan dah muhasabah apa yang kita perlu tambah baik. Yang keempat, yang next. Yang next kita bertindaklah simpan dulu. Alamak Ustazah bagi sikit. Tapi tak apa. Kita nak tahu sikit apa hujungnya itu. Jadi nak tahu apa kepuasan Ustazah, kita tunggu rehat seketika. Kembali selepas ini. Suka dengan video ni? Apa tunggu lagi? Jom like, subscribe dan share sekarang.